Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Melati kuntum tumbuh melata, sayang merbah di pohon cemara. Assalamualaikum, mulanya kata, saya sembah pembuka bicara. Terima kasih diucapkan kepada tuan-tuan dan puan-puan kerana sudi meluangkan masa untuk bersama dengan kami dalam program Sembang-Sembang ASMB pada pagi ini. Saya Abdul Aziz bin Abdul Manaf adalah moderator anda. Okey, so topik yang akan kita bincangkan ya tuan-tuan dan puan-puan pada pagi ini adalah satu topik yang amat menarik dan juga dalam bentuk konsep yang berlainan sedikit, iaitu topik berkaitan dengan soal jawab pelaburan ASB. Okey, sebelum kita teruskan acara ini, izinkan saya untuk memberi sedikit makluman kepada tuan-tuan dan puan-puan berkenaan dengan program kita pada pagi ini lah ya. Kalau boleh hari ini kita santai-santai, saya tengok pun kita punya panelis pun memang santai. Okey, yang pertama sekiranya tuan-tuan dan puan-puan ada sebarang persoalan berkenaan topik yang akan kita bincangkan pada pagi ini, tuan-tuan dan puan-puan bolehlah ya, jangan malu, jangan segan, type lah soalan tuan-tuan dan puan-puan tu di dalam ruangan chat yang telah disediakan. InsyaAllah kita akan ajukan soalan tuan-tuan dan puan-puan kepada panelis ataupun kita ada kru-kru yang akan menjawab ya tuan-tuan punya soalan tu. Okey, yang kedua, tuan-tuan dan puan-puan yang hadir ataupun yang hari ini boleh mendapat e-sijil penyertaan dengan mengimbas QR code yang akan kita pamerkan di akhir sesi ini dan insya-Allah kita akan hantar sijil e-sijil kepada tuan-tuan dan puan-puan kepada email yang tuan-tuan dan puan-puan daftarkan. Okey, so nampaknya saya dah terangkan tentang maklumat program hari ini. Cuma saya belum kenalkan kepada tuan-tuan dan puan-puan, iaitu kita punya ahli panel hari ini ya. Panel kita ni memang kalau di ASNB memang tidak perlu dikenalkan lagi lah. Memang semua orang tahu. Okey, panelis kita pada pagi ini adalah Puan Siti Norilah Samsul Bahari, Naib Presiden Jabatan Union Holders Communication and Financial Education Amanah Saham Nasional Berhad. Saya tak perlu nak terangkan lagi, saya biarkan nanti Puan Siti Norilah sendiri akan terangkan. Tapi biasanya kalau di ASNB Puan Siti Norilah ni semua orang kenal. Boleh kata di mana-mana ya dia pergi, daripada kaunter utama, basement sampai ke parking, semua orang kenal. Dan dia terkenal, orang panggil Mem Nori. Okey, so meninggalkan masa, saya kenalkan kepada tuan-tuan dan puan-puan iaitu Puan Siti Norilah. Apa khabar Puan Nori? Puan Nori tolong mute ni. Mic. Tak apa dengar. Okey. Assalamualaikum semua. Terima kasih. Pagi ni kita nak berbicara mengenai ASB, Aziz. Ya, saya betul. Memberi maklumat yang tepat kepada pelabur supaya mereka mendapat maklumat yang sahihlah daripada ASNB sendiri. Okey, sebelum tu Puan Nori, boleh kenalkan sikit pengalaman Puan Nori? Orang pun nak tahu juga ni. Saya dulu bekerja sebelum saya bekerja di PNB, saya bekerja di bank dan di bank saya tugas saya lah untuk menjaga produk ASNB di bank ya, di dua buah bank, di RHB dan CMB. Dan selalu saya tak cakap, tetapi kenapa saya berhijrah ke PNB, saya sangat passionate ya, saya orang kata saya memang suka produk ASB ni. Saya selalu cakap ke orang yang produk ASB ni kalau kita mengambil peluang dari awal, sebenarnya kita boleh mengumpul duit atau mengumpul dana untuk bersara dan tidak mustahil untuk menjadi seorang jutawan ataupun setidak-tidaknya 1/2 juta pun kita boleh mengumpul wang sebanyak itu. Sebab itu saya telah berhijrah ke PNB untuk mengajak ramai lagi kaum Bumiputera untuk melabur dalam ASB ya. Okey, Puan Nori nak satu-satu lah ya sebelum kita start ni, kita santai sikit. Betul ke Puan Nori ni dikenali sebagai seorang yang sentiasa menerapkan dalam hati ASB di hati? Betul ke? Saya jumpa ramai orang kata
Bila jumpa Puan betul. Nuri dia akan tanya ASB. Betul kan? Betul, sebab di PNB pun semua orang kadang-kadang dia lari dari saya kerana saya akan kata dah melabur tak bulan ni, dah buat potongan gaji tak, dah tambah ke, dah melabur melalui EPF ke produk yang semacam ASB. So semua orang memang saya terkenal lah kalau jumpa Puan Nuri mesti suruh melabur. Lepas tu nanti kadang-kadang mereka akan sorok plastik bag ya kalau diorang beli barang, sebab nanti saya akan tanya, dah melabur ke belum? Ni melabur berapa kat kedai? So dan juga bila orang kata saya akan selalu bertanya kepada orang sampai hari ini ataupun kejap lagi kalau saya keluar membeli apa-apa barang kan, membeli makanan di luar ke, membeli apa, bila saya jumpa orang Meiputra, orang Melayu, saya tanya, adik ada ASB tak? Adik simpan tak ASB? Saya akan tanya satu hari berapa adik dapat sale daripada, saya pernah tanya ya, saya duduk dekat Selayang, di Selayang yang jual benda tokoyaki tu dia boleh simpan sebanyak, dia boleh dapat sale ya sebanyak 500 sehari. So saya kira-kirakan dia berapa boleh simpan sebulan. So saya kira-kira dia terperanjat kalau dengan jumlah yang dia simpan. Dia kata kalau dia boleh simpan 1,000 pada umur 25, mula daripada umur 25, dia boleh menyimpan, dia akan ada 1 juta insya-Allah kalau dia tak keluarkan ya. Okey Puan Nuri ya. Nanti kita akan cakap lebih lagi. Kita akan kupas lebih ya. Yes. Alright. Okey, kita pergi kepada soalan yang pertama lah Puan Nuri ya. Okey, sejak kebelakangan ni lah kalau kita tengok FB, IG, ASMB, PMB semua kan. Semua sekarang ni dia banyak bercerita publish pasal literasi kewangan, tentang webinar, almost orang kata hari-hari tiap-tiap minggu ada. Macam kita ni ya. So, boleh tak Puan Nuri jelaskan sikit kenapa ASNB ni adakan program-program literasi kewangan seperti webinar yang kita hari ni? Boleh terangkan kenapa dia? Untuk pengetahuan semua ya, I think kita pun mungkin anda ada terbaca di sekeliling kita ni ramai sekarang ya, waktu macam pandemik ni kita nampak banyak orang kita pun terkena ya, tempias COVID ni kan, ada yang dipotong gaji, ada yang diberhentikan kerja, dan bila COVID ni ada ramai yang kedai tutup, tak boleh berniaga, dan mereka kita akan rasa kesusahan kerana kita tak cukup wang untuk bertahan beberapa bulan ya. So saya nak share juga dalam banyak-banyak statistik ya, kita nampak yang kita ada dah satu ni macam Ringgit Plus, EPF pun ada buat juga survey. Dalam survey pun kita nampak 24% ya, antara kita tidak dapat mengawal keuangan kita, 46% kita ramai yang membelanjakan ya, membelanjakan semua wang kita. Maksudnya kita membelanjakan apa pendapatan yang kita dapat pada bulan tu kita habiskan. Gaji kita pun cukup-cukup untuk bertahan untuk ke bulan depan, ataupun tak cukup kita pun akan menggunakan kaedah lain seperti kad kredit atau berpinjam ya. So banyak statistik menunjukkan bahawa kita kurang simpanan ya, dan kita nampak dalam bentuk simpanan pula lebih kurang 20% tidak ada simpanan langsung, dan kita nampak 53% dia separuh daripada orang, mungkin lebih kot, kalau berlaku dia simpanan dia tak boleh bertahan, simpanan dia akan habis dalam masa 3 bulan. So tak cukup. So ni kalau kita dah pandemik ni, dah COVID ni dah setahun lebih, maknanya kita dah habislah duit. Dan juga persaraan, orang yang bersara juga ramai ya, 70% KWSP dia yang dia dapat masa dia EPF tu dia tak cukup. Dan nak habis dah sebab umur dia panjang, dia melebihi 5 tahun, 10 tahun hidup selepas 60, dia tak cukup duit. Sepatutnya duit yang ada EPF tu masih kekal dan kita belanjakan pada pulangan aja. Tetapi sebab kita mungkin
tidak ada informasi, kita tidak celik, kita tidak mengambil berat kan. So banyak masalah-masalah keuangan yang kita hadapi. Dan juga kita baru ini pun saya ada masuk ke webinar Islamic International Conference mengenai literasi kewangan. Saya nampak juga statistik EPF ramai akan bersara kurang daripada jumlah minima persaraan iaitu 240,000. Ramai akan bersara bawah 200,000. Maknanya tidak akan cukup. So kita kenalah tingkatkan ilmu, kita kena cari cara-cara macam mana nak mengelakkan masalah-masalah ini. Dan kerana dalam perancangan keuangan ini basic saja, asas saja, sekurang-kurangnya kita kena adalah kalau dulu 6 bulan perbelanjaan gaji kita tersimpan dalam bentuk tunai, sama ada di ASB atau di bank, kita mesti ada. Tapi bila kita tengok keadaan COVID yang melanda sekarang, 6 bulan tidak cukup. Kita perlu sekurang-kurangnya saya rasa setahun simpanan gaji dalam tangan. Itulah sebab itu kita ASNB mengadakan program seperti ini untuk memberi maklumat, untuk mengajak rakyat sekalian untuk menabung, menabung di tempat yang paling selamat dan jangan tertipu dan jangan pergi masuk scam-scam. Itulah kita adakan macam-macam topik dalam seminar webinar kita ya Aziz. Okey. Puan Nuri, saya ada terbaca lah dalam laporan tahunan ASB punya skim lah kan. Dia ada sebut dekat situ, kita tengok kat situ lebih kurang 76 point lebih lah peratusnya ataupun 7.7 juta orang lah yang pelabur-pelabur ASB ni, dia ada simpanan bawah daripada 5,000. Adakah ini salah satu sebab untuk kita ASNB buat literasi kewangan program yang macam ni? Ya Aziz, sebabnya saya rasa memang betul ASB ni dalam dunia ni tak ada unit amanah, dia bukan simpanan, unit amanah yang macam ASB ni. So daripada statistik tu kita tengok statistik EPF, statistik yang lain juga AKPK dan sebagainya, memang mencerminkan bahawa rakyat kita ni kurang menabung. Boleh tak cuba kita bayangkan sebelum ni ASB memberi pulangan sebelum masa good times, masa ekonomi bagus, saham pun bagus, kita boleh menjana pendapatan sebanyak 7%, 6% dan sebagainya. Tapi dari dulu hingga sekarang, pegangan ASB yang kita tengok memang amat menyedihkan kerana kita ramai pelabur tidak menabung dalam ASB ni tu. Sebab itulah lebih kurang 8 juta daripada 10 juta pelabur ASB masih di bawah 5,000. Kita rasa masih bawah 5,000 tu mungkin dia ada 4,500. Kalau kita pergi dalam lagi Aziz, statistik kita nampak bawah 1,000 pun berjuta-juta orang di bawah 1,000. So anda di mana? Apakah kita rasa penabungan ni tidak perlu? Tapi bila kita tengok, bila kita berlaku macam sekarang ni, baru kita rasa apa yang duit kita simpan dulu sangat bermakna untuk digunakan masa kecemasan macam ni. Sebab itulah. Betul, saya agree dengan Puan Nuri punya ni, sebab kita pun selalu kita tengok lah kadang-kadang dalam berita-berita kita tengok surat khabar artis meluahkan rasa syukur kerana dia kata dia melabur ASB waktu dia tengah banyak program macam artis kan, dia menyanyi, dia berlakon. So bila dalam keadaan sekarang dia kata dia gunakan duit ASB dia tu untuk menampung menyara dia sekarang. Memang saya setuju sangatlah dengan Puan Nuri punya ni lah Betul. Okey, so maknanya kalau dia dulu dia
ada literasi kewangan macam ni, insya-Allah sekarang ni tak adalah dia terkesan sangat. Betul Puan Nuri? Ya, betul. Okey. So Puan Nuri, saya nak tanya sikit ni. Okey. Saya nak tanya sikit berkenaan dengan ni lah Puan Nuri, perancangan keuangan. Di mana-mana sekarang ni kita tengok orang semua sebut perancangan keuangan. Yang ini bloggers perancangan keuangan. Kan? Okey. Apakah yang Puan Nuri yang boleh terangkan sedikit apakah yang dimaksudkan dengan perancangan keuangan itu sendiri Puan Nuri? Okey, dari saya akan explain dengan senang lah. Perancangan keuangan ni ialah bagaimana anda, macam kita dapat gaji, kita dapat bisnes, kalau kita jual barang, kita dapat pendapatan, sumber keuangan kita. Ya, bila kita dapat sumber keuangan kita, bagaimana kita menguruskan? Maksudnya kita ada ke buat bajet, kita ada buat simpanan, kita ambil sedikit daripada gaji kita tu, memang kita kena macam paksa diri kita buat simpanan. Macam mana kita menguruskan supaya kita tidak melalui satu situasi yang kita tidak akan ada duit, tak cukup duit. So kita pun kena tahu perlukah kita berbelanja, ya, berbelanja ataupun bersuka hati saja bila tengok ada sale je kita beli. Adakah kita perlu barang tu? Kalau kita tak perlu, kita baik kita simpan. Sebab bila saya cakap, ya, saya perhatikanlah dalam pemerhatian saya ni, saya rasa bila itu tidak ada dalam budaya, ya, tidak dalam ada budaya kita di mana bila kita dapat duit, gaji ke dan sebagainya, benda yang pertama kita nak ialah kita simpan. Because bila saya cakap orang suruh menabung, dia rasa macam stres. Macam benda tu tak perlu. Dia nak shopping dulu, dia nak guna duit tu, biarkan duit tu dalam bank supaya dia boleh keluarkan duit tu dan berbelanja untuk apa-apa. Tapi kita cuba fikir, saya selalu kata, ya, cuba kita simpan duit tu, kita simpan mana-mana pun, bila kita perlu, benda tu masih dalam bentuk duit, kita boleh keluarkan dan kita boleh menepati kehendak atau menggunakan waktu kita memerlukan sebenarnya. So, keuangan ni kita kena tahu, kita kena jangan fikir ada duit habis, ada duit belanja, ada duit belanja. Kita kena ingat menguruskan, kita kena simpan untuk diri sendiri kecemasan, untuk bersara, kita kena simpan untuk anak kita nak bersekolah, what happen kalau kita sakit, itu semua merancang duit kita, ya. Itulah in general perancangan keuangan. Bukan saja dah ada duit kena habiskan dan kena belanjakan. Kena ada simpanan untuk hari kecemasan dan terutama sekali bersimpanan untuk menyekolahkan, hantar anak ke universiti dan sebagainya. Itulah menguruskan keuangan. Jangan sampai kita jadi muflis, jangan sampai kita jadi bankrupt, ya. Dan juga terpaksa membuat pinjaman yang tidak sepatutnya lah. Itulah merancang keuangan anda. Okey Puan Nuri, alright, terima kasih Puan Nuri. Mana memang betul lah, mana perancangan keuangan tu, mana cara kita nak uruskan kita punya keuangan, kita duit macam mana, ya. Okey, alright. So Puan Nuri, saya nak tanya sikit lah ni. Kita dengar selalu ni KWSP kan, dia adalah sebagai salah satu instrumen untuk duit simpanan kita apabila lepas bersara lah, bila kita tua besok lah. Ada juga yang katakan bahawa ASB ni juga salah satu instrumen juga, ya, untuk kita hari tua. Okey, boleh tak Puan Nuri terangkan serba sedikit tentang perancangan ASB ni pula untuk merancang hari tua kita? Tadi dah ada KWSP kan, ini kita guna ASB pula untuk merancang hari tua kita. Simpanan di ASB itu kita majikan, potong gaji kita, masukkan KWSP dan sebagainya. Sebenarnya KWSP kita sendiri pun boleh membuat caruman dengan sendiri, ya, melalui bank, internet bank dan sebagainya. Itu nama pun KWSP, ya, objektifnya ialah sebab itu kita susah nak keluar,
untuk hari tua, supaya kalau kita dah bersara, dah tak bekerja, dah tak berpendapatan dan tak larat nak berniaga, itulah simpanan yang kita ada untuk menyara hidup kita daripada kita bersara hingga ke kita meninggal dunia. Tapi kalau kita ikutkan EPF memberitahu bahawa simpanan di EPF ramai yang akan bersara bawah 200,000 misalnya. Maknanya tidak cukup. So kita boleh menggunakan dari sekarang, kita pun kenalah mula menabung dalam instrumen yang selamat macam ASB ni untuk menampung perbelanjaan atau simpanan kita masa kita bersara ataupun untuk apa-apa sahaja. Dan saya nak terangkan ASB ni ia adalah unit amanah ataupun unit trust. Tapi dia sangat unik sebab harga dia satu unit RM1. Kalau ikutkan selain dari ASB dan ASM yang PNB ada, di luar sana semua unit amanah, semua unit trust adalah harga berbeza. Sebab itu ASB ni sangat unik dan kita sangat bertuah kaum Bumi-Putera ada instrumen pelaburan sebagai ASB ni unit amanah. Dan apa itu unit amanah? Unit amanah ialah kita kumpul semua pelaburan, maknanya kita macam hari ni ya Aziz, ramai orang masuk duit dalam ASB. So maknanya apa? Bila PNB dapat duit hari ni, katalah dapat 1 juta, 2 juta ke 10 juta hari ni, orang semua menabung dalam ASB. So apa yang berlaku ialah duit yang orang menabung hari ni, kita di PNB, kita ada pengurus dana, kita ada orang yang cerdik pandai yang buat kajian, saham apa kita nak beli. Maknanya kita membeli saham syarikat di bursa saham. Dia bukan simpanan, dia unit amanah. So PNB akan letak beli saham-saham syarikat seperti saham Maybank. Anda tahu tak? Kalau anda ada melabur dalam ASB, sebenarnya anda boleh kata Maybank tu saya punya sebab PNB adalah pemegang saham terbesar dalam Maybank. Walaupun kita melabur RM10, kita boleh kata tu bank tu kita punya sebab PNB adalah pemegang saham yang terbesar. Ni kita PNB punyalah Maybank tu. So sebab itu bila PNB melabur duit tu dalam syarikat-syarikat seperti Maybank atau dalam syarikat Sandabi Plantation macam Toyota, PNB mengharapkan syarikat-syarikat ini membuat keuntungan dan memberi dividen, keuntungan dalam bentuk dividen kepada PNB. So bila dia memberi dividen kepada PNB, PNB akan memberi dividen itu kepada pelabur sekalian. So kalau kita dengan seorang sahaja, kita mungkin tak mampu nak beli saham Maybank, tetapi dengan ramai orang masuk SB, so PNB boleh belilah saham syarikat seperti Maybank. Itulah konsep unit amanah. Sebab itu jangan gunakan ASB ni sebagai akaun simpanan di mana kita baru masuk hari ni, besok lusa kita keluar. Lainlah kalau kita memang kecemasan betul-betul. Kalau boleh kita biarkan ASB ni sebagai instrumen pelaburan jangka panjang supaya kita mendapat menikmati pulangan dan duit yang kita simpan itu akan bertambah. Sebab itu itulah konsep unit amanah ya. Itu ialah konsep unit amanah Aziz. Ya. Okey Puan Nuri. Okey. Sekarang nak tanya Puan Nuri yang sebut ASB unit amanah tadi kan? Ya. Okey. Boleh tak Puan Nuri bagi tahu sikit? Okey, kalau orang nak melabur ASB ni kan, serendah umur berapa dan pelaburan dia minimum berapa, maksimum berapa Puan Nuri? Okey. Senang aja sebab itu saya kata sangat-sangat unik lah ya. Sangat unik ASB ni kerana bayi yang baru lahir ya, bayi yang baru lahir dapat aja surat beranak ataupun MyKid, ibu bapa mereka boleh bukakan akaun ASB atas nama
bayi yang baru lahir, baru umur 2 hari ke sehari ke, kalau dah dapat surat beranak, dah boleh buka. Dan setiap, lepas tu kalau katakan yang dah tua-tua pun belum buka pun boleh buka bila-bila ya. So itulah keistimewaannya. Lahir je boleh buka. Lepas tu bila nak buka akaun bukannya banyak pun. RM10 aja. Kan kira bayi lahir ada orang sedekah kan, RM10 tu bukakan ASB. Selepas dah buka akaun Aziz, kalau kita nak tambah pun tak payah tunggu duit banyak-banyak, nak tambah RM1 pun boleh. Nak tambah RM1 pun boleh. Sampailah maksima kita bagi setiap Bumi Putera buka ASB RM200,000. So bila RM200,000 dia tak berhenti kat situ Aziz. Ya. Bila kita dapat dividen, so duit kita akan bertambah. So bila kita dapat dividen selama beberapa tahun, maknanya jumlah kita boleh melabur dalam ASB itu akan meningkat dari tahun ke tahun. So kalau tahun pertama saya baru buka hari ini, saya terus boleh masuk RM200,000. Tetapi selepas setahun, 2 tahun, mungkin saya dapat RM5,000 dalam bentuk dividen dan bonus. So maknanya limit saya sekarang dah bertambah jadi RM205,000. Keluarkan semua pun boleh masuk balik RM205,000. Itulah keunikan ASB ni. So kalau kita tak ambil peluang, sangat-sangat rugi kerana ulangan dia bercirikan macam akaun simpanan, tetapi kalau kita biarkan dividen dia melebihi ya, setakat ini Aziz, melebihi simpanan di bank dan juga melebihi simpanan tetap di bank. So alangkah bertuahnya kita ada produk seperti ini Aziz. Okey Puan Nuri, satu nak tanya. Alang-alang kita dah sebut dah masuk dekat ASB. ASB ni kalau kita nak melabur kan, kaedah dia, okey, adakah perlukan cash saja ke ataupun ada kaedah lain yang kita boleh melabur? Okey, ASB ni kita boleh melabur secara tunai, secara tersendiri. Kita boleh buka akaun, kita nak masuk sendiri dekat bank, kita pergi kat ejen atau kita nak buat kat online, kita boleh masuk secara tunai. Tak semestinya kita selalu dengar orang ambil ASBF, ambil ASB loan. Tak semestinya. Kalau kita nak buat loan pun boleh, dan kalau kita tak nak buat loan pun boleh, kita boleh masuk secara tunai. Kalau kita boleh buat pilihan lah ya. Buat pilihan, yes. Maknanya tunai boleh, masuk melalui Betul. loan pun boleh. Betul. Okey, maknanya senanglah nak melabur Puan Nuri ya. Kita boleh cash. Okey Puan Nuri, bila itu kita tengok sekarang ni orang dah melabur okey, kita tengok biasanya kita bila ada orang menyebutlah, dia kata had maksima untuk melabur ASB ni RM200,000. Tapi ada dia kalangan rakan-rakan dia ni, kadang-kadang dia tengok sampai RM400,000, malah ada yang RM1,000,000. So macam mana dia boleh jadi begitu Puan Nuri? Okey, so saya kata tadi had principle, had duit kita sendiri, kita boleh masuk setakat RM200,000. Itu duit kita sendiri, ya. Sama ada dalam bentuk tunai atau dalam bentuk pinjaman, maksimum RM200,000. Sekiranya seseorang tu dah ada, tadi saya dah cakap kan, limit ini had ini akan bertambah bila dapat dividen dan bonus. Bayangkan ya Aziz, bayangkan kalau seseorang dah ada melebihi RM200,000, katalah dia ada RM800,000. Maknanya Aziz, duit dia sendiri RM200,000. Kalau dia ada RM800,000, RM600,000 tu adalah dividen yang dia kumpul, dia tak keluar. Itu adalah dividen sahaja. Kan saya kata dia memang tidak boleh melebihi RM200,000 duit kita sendiri melabur. Tetapi jika orang ada RM1,000,000, ada orang ada RM2,000,000, ada RM500,000, tolak je RM200,000. Yang lebih tu adalah dividen yang dia terima selama-lamanya dia melabur. Dari mula dia buka akaun ASB, mungkin dulu dia buka masa dia muda, masa umur dia dulu 6
6 bulan kan. Mungkin mak dia buka 6 bulan, sekarang ni dia dah tua. ASB pun dah melebihi 40 tahun. So mungkin masa tu dia dah buka, dia tak pernah keluar dividen, so duit tu akan bertambah lah Aziz. So maknanya selebih daripada 200,000 adalah dividen dan bonus sahaja. Maknanya dia tak perlu keluarkan lah. Maknanya dia biarkan akan still dapat dividen ya? Ya, kalau dia tak keluar lagi banyaklah dividen akan didapat tahun depan. Tapi kalau dia keluarkan dividen tahun depan tu dia tak mungkinlah dapat banyak lagi lah dia tak lah bertambah kan? ya. Sebab itu orang-orang yang macam ni dia menggunakan pendapatan dari ASB sebagai pencen dia lah Aziz. Dia tak usik pokok, dia menggunakan ASB yang dia simpan tu sebagai pokok, dia makan buah aja, dia makan dividen aja. Duit tu bekerja untuk dia Yes. Okey Pak Nuri. Dipanggil, ya. Sekarang ni kita tadi Pak Nuri sebut umur daripada baru lahir dapat make it sampai umur 18 kan, dia panggil akaun remaja kan? Betul. Okey Pak Nuri, sekiranya bila dah akaun remaja tu dia dah sampai umur 18 tahun. Okey. Ada juga yang pertama saya nak tanya, apa berlaku akaun remaja tu tadi sekiranya umur dia cukup 18 tahun? Okey, yang kedua, ada di kalangan ibu bapa ni, dia dah maksimum. Dia tumpang duit tu dekat akaun anak. Kan dia nampak dia. Okey. So apa pesanan dan Puan Nuri tentang ibu bapa yang tumpang duit kepada akaun anak ni tadi? Okey, ciri ASB ni kalau kita buka akaun untuk anak di bawah 18 tahun, dia ada penjaga, ya, mak dia ke bapa dia yang jadi penjaga. Selagi dia bawah 18 tahun, penjaga ni boleh masuk dan keluar duit tu. Ya. So dia yang menguruskanlah akaun ASB ni untuk anak. Anak pun kadang-kadang dia tak tahu dia ada ASB kan. So mak ni pun masuk duit. Tetapi kena diingatkan bila umur 18 saja dia diklasifikasikan sebagai akaun dewasa. Apa yang berlaku ialah bila je umur 18, akaun itu tidak boleh lagi diuruskan oleh penjaga. Maknanya penjaga itu akan automatik dilucutkan pengurusan wang tu. Dia tidak boleh lagi menguruskan wang anak dia tu. Maknanya anak dia yang 18 tahun ni adalah pemegang akaun dia dan hanya anak yang 18 tahun ni boleh keluarkan duit. Masuk siapa-siapa boleh masuk. Yang boleh keluar ialah anak yang 18 tahun. So, kalaulah kita rasa macam tadi, kalau kita 18 tahun, dia akan manage. Tetapi, katakanlah kalau mak bapak ni banyak duit, dia akan letak, katakan buka je akaun baby ni, terus letak 200,000, kena berhati-hati kerana sebelum 18 tahun, bila dapat notis daripada kami yang mengatakan anak dia nak 18 tahun, adakah ibu bapa nak serahkan 200,000 ni kepada anak yang berumur 18 ataupun kalau rasa takut anak ni akan keluarkan duit tu, ibu bapa kenalah keluarkan duit yang dia tumpang kat anak ni, masuklah kepada unit amanah yang harga tetap yang ASNB ada. Banyak lagi, ada 6 semuanya ada 6 produk harga tetap seperti ASB ni yang kaum Miputra boleh melanggan seperti ASB dan ASB 2 dan sebagainya. Itulah kena ingat yang 18 tahun dia sampai dia umur 18 tahun dia boleh keluar duit tu dengan sendiri. Okey, maknanya kena hati-hatilah Puan Nuri sebab nanti takut besok tiba-tiba duit yang kita tumpang tengok anak keluar. Kita tak tahu kan. Kadang-kadang anak dia ada boyfriend lah apa benda kan. Betul, banyak berlaku macam tu. Kita takut, betul. Okey Puan Nuri. Sekarang ni kita nak tanya pula. Ini kita nak tanya pasal orang kata simpan dekat bank. Dia selalu buat perbezaan atau comparison lah. Simpan dekat bank dengan simpan ASB dia kata lebih kurang sama. Okey, adakah benda ni sama ataupun apa? Tolong ulaskan Puan Nuri. Dia tidak sama. Saya syorkan kita simpan di bank, apa yang berlaku bila kita simpan di bank,
bank sekarang ni bagi kita pulangan ya, kita kumpul duit banyak-banyak, biarkan dalam akaun Maybank ke, akaun bank CIMB ke, akaun biasa ni, ya, dia memberi kita pulangan sekarang ni 0.02 macam tu. Tak sampai pun 1%. Dan bank akan gunakan simpanan ni untuk memberi pinjaman. Kita simpan duit kat bank, bank guna duit yang kita simpan kat bank ni untuk bagi loan dekat orang lain. Bagi loan macam loan rumah, loan ASB, loan kereta dan sebagainya. Dan bila dia bagi loan dekat kita, kata rumah, dia charge kita 4%. So maknanya, bank akan mendapat keuntungan daripada pinjaman tu. Maknanya kalau dia bayar kita 0.2 ke, maknanya keuntungan dia niagakan duit tu, dia bagi loan, maknanya selebih 4% tu selebihnya adalah keuntungan bank. Itu adalah simpanan di bank, ya. Sebab tu kita tak dapat apa. Kadang-kadang saya tengok pulangan akaun simpanan saya 30 sen, 20 sen je. Sangat sikit. Saya tak pernah tahu pun, tak pernah tengok pun. Sangat sikit. Kadang-kadang agaknya sekarang ni pun terlampau sikit. Mungkin 1 sen dah saya tak dah nampak dah. Tak nampak dah ada pulangan dalam tu. Tapi ASB ni tadi saya dah terangkan, dia ialah unit amanah. So dia unit amanah, kita labur duit tu dekat saham syarikat. Bila kita labur saham syarikat, dia mengambil masa untuk kita nikmati keuntungan syarikat tu. Sebab syarikat dia tak declare keuntungan dia hari-hari. So kita kena tunggu perapkan duit tu, kita laburkan duit tu kat syarikat tu supaya kita nak tunggu syarikat tu bayar dividen kat PNB dan PNB boleh bagi dekat pelabur. Sebab itu kalau kita menggunakan ciri dia sama macam, sebab kita rasa dia sama macam kat bank, sebab kalau kita masuk RM1 kita boleh keluar RM1, cuma bezanya kita di ASB tak ada ATM card. So jangan gunakan ASB ni sebagai akaun simpanan. Potong gaji hari ini, masuk hari ini, besok lusa kita keluar. Itu merugikan dana itu sendiri dan merugikan semua pelabur. Pelabur kita sebagai pelabur akan rugi juga kalau kita buat macam tu. So kalau boleh kita simpan di ASB tu dan kita lupakan. Biar dia beranak-anak lah, biar dia dapat pulangan. Nama pun pelaburan kan. So biar kita dapat keuntungan dulu sebelum kita mengeluarkannya. So kalau dapat gaji terus masuk ASB yang jangan keluar, dan di bank tu untuk kita menggunakan untuk pembelanjaan harian kita. Itu bezanya. Maknanya kita tahulah bahawa ASB ni pelaburan yang kesederhana dan jangka panjang lah. Ya. Okey. Alright, Puan Nuri. Nak tanya pasal unit amanah. Sekarang ni kita ada dengar jugalah kat luar-luar ada unit amanah yang diuruskan oleh syarikat swasta seperti yang kita tengok macam-macam kat luar tu kan. Okey, kalau nak dikomparekan dengan ASB, Puan Nuri, adakah ianya sama ataupun ada beza dengan unit amanah yang swasta luar? Oh, dia sangat-sangat beza. Tadi saya ada cakapkan ASB ni hanya ada di dunia ni di PNB saja. Kalau di luar sana semua unit amanah, unit trust, semuanya ada harga dia berubah-ubah macam kita beli saham. Bila kita melabur dalam unit amanah seperti ASB, dia diniagakan dalam bentuk unit, ya Aziz. ASB 1 unit RM1, kita tetapkan dia tidak boleh naik RM1, dia tak boleh turun RM1. Kita tetapkan. Tetapi unit amanah di luar sana lain daripada ASB ni atau lain daripada ASM yang PNB ada, di luarlah PNB ni, PNB pun ada juga harga berubah ni, ASN nama dia. Kalau selain daripada ASB atau ASN, kalau anda beli unit amanah, unit trust di luar sana, 1 unit ada harga dia panggil nilai aset bersih. So dia boleh turun naik. Kalau time macam ni syarikat punya harga saham syarikat tu turun, dia boleh turun. So dia boleh turun naik. Dan bila kita beli harga berubah ni, satu risiko dia harga turun naik, dan juga kita kena peka
masa kita melabur tu, nak masuk duit tu, dia dikenakan charge. Dia ada charge, dia panggil initial service charge, dia panggil ISC. Dia panggil supaya dan setiap dana yang dijual sana mungkin ikut dana lah. Ada 5%, ada 3%, kadang-kadang dia kalau dia nak offer dia kata 0%, tapi selalunya dia ada charge. So bila kita melabur dalam unit amanah di luar sana yang berharga berubah-ubah, kalau kita masuk 10,000, dia tolak dulu dia punya charge ISC tu, selebihnya barulah masuk dalam pelaburan. Ikutlah harga dia berapa. So kalau harga dia 50 sen, okey, berapa ribu kita masuk bagi 50 sen, banyak itulah unit yang kita dapat, ya. So adakah kita nak beli macam tu ataupun tidak? Kalau kita rasa kita tidak mau menanggung kerugian atau kita perlu duit ni bila-bila masa, mungkin saya syorkan ASB lah paling bagus untuk kita melabur, ya. Okey, Puan Nuri. Mana erti kata lain kita boleh rumuskan dekat sini bahawa pelaburan yang dekat luar tu harga berubah, dia ada high risk sikit lah compare to ASB lah. Yes. Okey. Alright, Puan Nuri. Kita pergi ke yang lebih dalam sikit lah. Saya ada terbaca lah banyak bila-bila kita tengok cerita pasal investment, perancangan kewangan, ada dua term selalunya, Puan Nuri, kan, yang selalu dia kaitkan, iaitu selalu orang sebut kuasa faedah compound dan rule of 72. Masih ada lagi yang dekat luar tu masih tak faham tentang rule of 72 dan kuasa compound. Boleh Puan Nuri jelaskan sedikit? Okey. Rule of 72, faedah konsep bila kita melabur, kita nak leverage, kita nak menikmati, kita nak enjoy kuasa compound. Apa kuasa compound? Ialah maknanya bila kita dapat pulangan, kita tidak keluarkan. Kita biarkan dalam pulangan, biarkan dalam pelaburan tu supaya tahun depan kita dapat dividen bertambah lagi. Maknanya kalau saya boleh simpulkan, yang paling senang saya nak explain ialah konsep kuasa compound ni ialah duit tu beranak. Kita dapat keuntungan, kita tak keluarkan, kita biar kat situ, dia akan bertambah-tambah. Sebab itulah tadi Aziz, ada orang dalam ASB walaupun had dia 200,000, dia ada 800,000, dia ada 1,000,000. Kerana dia tidak keluarkan dividen semasa dia dulu-dulu, dan dividen ni akan bertambah, dividen atas dividen atas dividen atas dividen. Itulah konsep kuasa compound. Dan bila kuasa compound ni mengambil dia berlaku, pada satu tahap kita akan nampak macam kita masuk, katalah kita masuk 100,000, tiba-tiba duit kita jadi 200,000, dia jadi double. Bila dia dah beranak, daripada 100,000 jadi 200,000. Macam mana kita boleh dapat 200,000? Padahal kita masuk 100,000 je. So maknanya yang 100,000 tu ialah dalam bentuk dividen. So maknanya bila dia double, 100,000 jadi 200,000, tak keluarkan dividen, 200,000 ni pula tunggu lagi jadi 400,000. Sebab itu saya kata tadi, ASB ni boleh buat orang jadi jutawan kalau kita menabung dari awal. Sebab itu rule 72, dia konsep dia ialah, nanti anda boleh Google ya, ialah kita nak tahu kalau saya simpan duit banyak ni pada kadar dividen banyak ni, berapa lama duit saya akan berganda, boleh double up. So saya bagi contoh untuk contoh nak senang, kita rule 72 tu maknanya saya tak tahulah kenapa 72. Okey, kita ambil 72. Dia kata rule 72, kita ambil 72. Katalah pada waktu dulu dividen kita katalah dia puratanya pada kadar 7%. 7% dulu kan 7% kan. So bila rule 72 kata 72 bahagi 7%, kita dapat 10, betul tak? 10 point something, 0.3 tak silap saya. So katakan 10. Maknanya duit yang kita simpan dalam ASB ni, kalau PNB tetap bagi 7%,
dalam waktu 10 tahun, duit kita yang ada ni akan double, akan berganda. Kalau ada 5,000 jadi 10,000. Kalau ada 200,000 terus, dia akan jadi 400,000. Itulah rule 72. Ramai orang tak tahu, tapi kalau dah tahu, saya sebab dah baru je tahu, masa muda-muda tak tahu, geram je rasa ruginya, saya tidak menabung dari awal kan. So kita kena menikmati, biar duit kita kerja keras, kita cuma menyimpan aja, biar rule 72 mengambil kuasa ke atas duit kita, dan kita pun bolehlah kita menikmati keuntungan yang berlebihan pulangan semasa kita bersara nanti. Okey, Puan Nuri. Ya. Maknanya baru kita faham ya. Saya pun baru faham maknanya macam mana rule 72 tu berfungsi, macam mana kuasa compound. Kalau saya fahamlah kuasa compound tu sebenarnya, kalau tanya saya duit beranak ajalah. Ya, ya. Beranak Ya. Okey. Alright, Puan Nuri. Ni soalan sikit, teknikal sikitlah ni. Okey, ramai masih lagi yang keliru lah Puan Nuri dekat luar tentang cara atau formula pengiraan dividen ASB. Dalam ni pun ada orang tanya tadi. Okey. Boleh terangkan sikit Puan Nuri macam mana pengiraan dividen ASB tu? Ya. Okey, macam mana kita kira? Macam mana kita nak mengoptimumkan kita nak mengoptimumkan kita punya dividen. Dia punya trik ya, dia punya tip dia ialah kita kena masuk duit selewat-lewatnya, saya kata sebelumlah 1 hari bulan. Okey, kalau nak masuk duit. Dan kalau boleh kita jangan keluar suka hati kita, suka-suka kita keluar. Kan saya kata pelaburan yang panjang. Formula mengira dividen ialah apa yang berlaku pada bulan 12 dalam sistem akan cari dia akan cari Aziz bulan Januari apakah baki terendah dalam bulan Januari. Mana dia tengok duit masuk keluar tu. Yes. Dalam bulan kata daripada 1 hari bulan Januari hingga 31 hari bulan Januari, kita tengok duit masuk keluar. Apakah kita cari baki terendah? So baki terendah untuk bulan Januari. Lepas tu kita pun pergi ke bulan Februari. Apa baki terendah dalam bulan Februari? Dan seterusnya sampailah bulan Disember. So 12 bulan. So baki terendah Januari, baki terendah Februari, baki terendah Mac dan sebagainya. Kita dah dapat 12 baki terendah dalam tahun tu. So kita campurkan baki terendah yang 12 bulan ni, okey, kita bahagi 12 untuk dapatkan purata. Average. So bila kita dapatkan purata tu ialah apa? Purata tu kita akan kalikan, darabkan dengan kadar pulangan. Macam itulah kita kira. So maknanya untuk kita nak dapat, kita nak macam kata kita dapat gaji Aziz bulan ni, kita dapat gaji ni bulan 7 kan. Bulan 7 ni kita dapat gaji 23 hari bulan. Cepat-cepat kita masuk melalui online ke kat mana-mana ke, masuk SB. Okey. Bila kita masuk pada 31 hari bulan, maknanya 1 hari bulan 8 tu duit kita dah bertambah daripada baki terendah Julai ni kan. So maknanya duit yang kita masuk je, baru masuk semalam tu sebelum 1 hari bulan akan digunakan untuk mengira baki terendah. So tipsnya ialah masuk duit sebelum 1 hari bulan. 1 hari bulan lah, tiap 1 hari bulan dapat gaji terus buat. Okey. Maknanya kat Puan Nuri maknanya kalau sesiapalah ada pelabur-pelabur kata nak keluarkan amount yang besar, kemudian dah 31 hari bulan, dekat pukul 4 kan dah nak tutup kaunter apa semua, maknanya kita advise dia jangan dululah, tarik nafas dululah kan. Besok tu baru keluar lah, kalau tidak dirugi, betul tak? Apa saya faham 1 bulan lah. Sebulan tu dirugi. Okey. Itulah saya kata kalau macam itulah. Okey. So Puan Nuri alright. Saya nak tanya sikit sekarang ni. Kalau ke Puan Nuri kita tengok sekarang ni ada ibu bapa lah yang apply, kita tengok sekarang ni ada beasiswa untuk pelajaran, ada yang buat pinjaman PTPTN untuk pelajaran, betul tak? So sekarang untuk pendidikan ke universiti lah.
So dengan ASB ni, kan, dia melabur, ibu bapa melabur ASB, dia boleh tak berfungsi sebagai pengerti kepada pinjaman atau beasiswa untuk pendidikan tadi? Macam mana dia boleh terangkan sikit Puan Nuri? Sangat boleh. Sebenarnya kita boleh menggunakan ASB ni, kita boleh buat bajet, buat tabungan untuk apa-apa pun objektif dia. Kerana katakan yang paling penting ialah kita tahu anak kita yang lahir ni akan nak universiti. Itu selalunya kita akan perlu banyak duit ya. Kalau boleh kita jangan ambil pinjaman ya untuk hantar anak ke universiti, kerana bila dia keluar di universiti dia dah ada hutang. Sangat membebankan kepada anak kita yang baru graduate tu ya. Dan bagaimana untuk mengatasinya ya? Bagaimana untuk mengatasinya, sebab dalam tahun-tahun ke depan ni kita tak tahu ada beasiswa lagi ke, ada bantuan ke. Tetapi dengan saya kata perancangan keuangan yang betul, yang bagus, ibu bapa sebenarnya boleh menggunakan ASB ni sebagai satu package ataupun satu tabung untuk kumpul dana untuk hantar anak ke universiti. Kerana apa? Sebanyak, saya dah kira ya, saya guna financial calculator, sebanyak daripada lahir sampai anak tu 18 tahun, saya kira pada kadar 4.5% je Aziz. RM50 sebulan anak ni akan ada dalam anak ni, kalau ibu bapa buatlah ya secara auto labur ke, secara memang konsisten, tiap-tiap bulan masuk RM50, dia akan ada lebih kurang RM16,000 Aziz. RM50. So saya rasa RM16,000 cukup untuk pergi ke universiti untuk mulakan diploma. Apatah lagi kalau ibu bapa masuk RM100. Kalau dia masuk RM100, maknanya apa? Dia boleh tersimpan lebih kurang RM33,000. So memanglah kita tak perlu ambil pinjaman ya, ambil pinjaman untuk hantar anak ke universiti. Sebab kita rasa alah RM50, kita belanja beli makan-makan, kita order pun melebihi RM50. Kita belanja online dekat Lazada ke kat Shopee pun melebihi RM50. Apa kata kita belanja RM50 untuk anak kita pergi universiti, masukkan dalam ASB. So kalau RM100 dah ada RM33,000. Apa lagi kalau saya dah kira? Okeylah, tak mampu juga, 50 tak mampu, 100 tak mampu. RM10 pun ada lebih kurang RM10,000 Aziz. Mana dah boleh. Saya pun saya syorkanlah, kalau tak boleh masuk banyak pun masuklah. Tadi kita tengok kan statistik ASB kita bawah 5,000 berjuta-juta orang. Kalau saya dah kira RM10 ya, RM10 serendah 3 pun kita boleh dapat simpan banyak tu. So mulakanlah pelaburan anda di SB, kumpulkan duit anak, duit macam anak baby kan, dapat duit baru lahir, duit potong jambul, duit raya, duit dapat cemerlang, dapat kerana nenek bagi, datuk bagi, mak bagi, masuk aja dalam ASB, insya-Allah cukup untuk dia pergi ke universiti. Tak payah ambil pinjaman ya. Kesian ya, saya tengok ramai anak-anak kita ni yang datang di PNB buat praktikal dan sebagainya, mereka semuanya kebanyakannya ada hutang pelajaran, dan bila dia baru je nak bekerja, baru dapat allowance, dah dia kata saya kena bayar sendiri pinjaman belajar, puan, dia kata. So kalau ibu bapa merancang ya dengan betul, kita tidak menyusahkanlah anak kita keluar je universiti dah ada hutang. Kita elakkanlah benda ni supaya mereka boleh mulakan hidup mereka bila mereka keluar dari universiti nanti. Gunakan ASB ni, insya-Allah boleh. Okey. Maknanya kata lain tu tak ada alasan lah orang kata kita nak buat untuk plan anak kita ni ya. Okey. Puan Nuri nak tanya sikit, sekarang ni mana-mana kita pergi sekarang ni ramai orang kata mudahlah kita nak melabur ASB ni, tak pergi kat bank pun nak kena buat
appointment, kena beratur kat luar apa tu semua. Orang kata sekarang senang je, buat di hujung jari saja sekarang ni. Kan? Okey. Puan Nuri boleh jelaskan sikit tentang orang kata buat pelaburan melalui di hujung jari anda menggunakan platform-platform online ni macam mana Puan Nuri? Platform banyak sekarang ni ya, kita dah zaman digital. Dulu ialah kita kena pergi kaunter. Sekarang ni kita boleh pergi ke internet bank, Maybank to You, CIMB Click, RHB dan banyak lagi ejen-ejen SMB yang kita boleh masuk duit. Kita boleh pergi dekat My SMB. Bagusnya pergi kat My ASMB, kita tidak perlu bayar charge transfer. Dia free Aziz, dia free. Oh tak payah bayar, free? Tak payah. Di My SMB dia free, lepas tu boleh download apps. Bila kita download apps My SMB, kita boleh tengok unit yang masih kita boleh masuk dan macam-macam lagi. Dia percuma. Dan kita boleh buat auto labo lagi. Auto labo ni sangat best sangat sebab kita boleh buat auto labo tu macam direct debit lah. Tiap-tiap bulan kita boleh masuk serendah RM30 sebulan. Maknanya kita melabur RM1 sehari. Kita buat auto labo, tiap-tiap bulan sistem akan potong akaun duit RM30 daripada akaun bank terus masuk ke SB. Kita buat auto labo supaya tarikh yang kita buat tu ialah sebelum 1 hari bulan supaya kita nak menikmati dividen tu. So sangat mudah kan sekarang ni di hujung jari kalau kita nak melabur lah Aziz. Maknanya Puan Nuri, kalau kita melabur melalui auto labo, lepas tu kita transfer melalui My SMB, mana semua free lah Free. Memang percuma. Tak ada dia bayar, dia kenakan bayaran apa Tak bayar. Compare tu kalau kata kita buat internet banking pakai Maybank to You ke CIMB, dia ada charge RM1 setiap transaksi. Oh, dia ada charge okey, maknanya lebih baiklah buat dia by SMB. Ya. Kan sama aja dia punya tu kan. Kadang-kadang sambil-sambil makan pun rasa nak masuk duit, kita boleh masuk je dekat apps tu kan, senang saja boleh masuk. Macam itulah. Buat kata orang sambil-sambil tengok TV, tengok cerita Korea tu pun dah boleh lah ya. Kadang-kadang saya tengah-tengah seminar pun saya rasa kita boleh masuk duit kan, guna apps tu sangat senang. My ASMB. Okey. Alright. Okey, so Puan Nuri nak tanya sikit. Okey, kalau kita nak kata contoh kita dah nak masuk duit kita selain pada pinjaman tadi kita boleh masuk pakai potongan gaji, auto labo, lepas tu kita buat My Portal SMB. Okey, kena daftar lain tak? Kalau kita nak akaun yang sama untuk pinjaman pula. Kita kena buka akaun lain. Tak. Di ASMB kalau kita buka unit amanah apa-apa pun ASB ke SB2 ke apa, kita cuma ada satu akaun aja. Di PNB kita ada satu akaun aja. Maknanya situlah duit loan ASB, situlah kita pakai portal auto labo apa semua, satu akaun saja. So maknanya kalau kita dah ambil pinjaman 100,000, kita boleh masuk tunai 100,000 lagi je. Macam tu. Dia akan kira 200,000 tu termasuk pinjaman. Okey, alright, faham Puan Nuri. Okey, Puan Nuri kita berehat sebentar. Saya tak tengok chat sekejap dekat chat box ni. Adakah ada orang-orang bertanya lagi, peserta-peserta kita? Tadi nampak macam banyak Puan Nuri tapi ada yang dah dijawab oleh kita punya kru. Ada satu ni orang tanya ni, macam mana ASB boleh ada fixed rate RM RM1 tu daripada Nur Syahzan? Macam mana? Itu Nur Syahzan ke Syahzana ni nampak sebab. Dia kata macam mana boleh RM1 tu fix? Itu adalah ciri unik kita kena terima kasihlah kepada pemimpin kita dulu semua, dia adakan fixed price kepada ASB ni. Itu adalah memang dalam deed kita yang dia tetapkan unit amanah ini pada RM1. Di belakang tabir tu kita biarkan pengurus dana kita yang menguruskan. Kita sebagai pelabur, kita kena ambil kesempatan yang unit amanah ni RM1. Itu kita biarkan pada pakar di belakang tabir pengurus dana dan sebagainya untuk menguruskan dana ASB ni untuk membagi ulangan yang sebaik mungkin lah sebenarnya Aziz. Dengan keadaan macam ni,
kita pun tahu kalau kita tengok syarikat pun banyak yang tidak boleh beroperasi sepenuhnya, mungkin akan terjejas pulangan dia. Itu di situ kita syarikat-syarikat yang kita buat pelaburan mungkin ada terkena juga tempias COVID ni dengan PKP ni semua. So kalau kita faham apa itu unit amanah, selagi ASB ni boleh memberi pulangan ya, kita saya rasa sangat bersyukurlah, kerana kalau kita tengok bandingkan ciri ASB ni dengan produk lain seperti simpanan dan juga simpanan tetap. Ciri yang selamat simpanan tetap di bank tu dia lagi tinggi sikit daripada saving, sebab dia dapat, tapi dia tetap, nama pun tetap, dia tak boleh keluar. Macam ASB ni boleh keluar kan. So simpanan tetap pun sekarang ni dia bagi pulangan dalam kadar 2%. Tapi setakat inilah selagi yang saya ingat, historically pulangan dari ASB ni bercirikan macam simpanan yang kita dapat 0.2 ke apa, masih bertahan, masih boleh memberi pulangan lebih bagus daripada fixed deposit, simpanan tetap di bank. So memanglah tak rugi, kerana duit kita masuk 10,000 masih 10,000, dia tidak. Kalau kita kata rugi, kalau kita beli unit amanah harga berubah, kemungkinan ada kerugian. Sebab masa kita beli harga dia mungkin RM1.20, kalau dengan sekarang mungkin dia turun 80 sen. Itu kerugian. So kalau kita tidak ada mencukupi dana kecemasan seperti ASB yang harga tetap, yang selamat, yang berisiko rendah, kita tangguhkanlah pelaburan dalam instrumen pelaburan yang berisiko tinggi. Itu nasihat saya lah. Okey, ada satu juga ni Puan Nuri, tapi sikit je kot dia punya soalan ni. Ada. Saya nampak ada orang kat tangan ni. Kita tengok apa soalan dia. Dia tanya, dia kata, ada ke macam peraduan macam kumpul dan menang ataupun macam menang hadiah apa untuk yang pelabur yang berumur 18 tahun ke bawah? Yang tu, sekarang ni itu yang jom labur memang banyak. Tadi kita ada mainkan promo. Sekarang ni, sekarang ni memang banyak sangat kempen. Kempen kumpul dan menang, kempen online, kempen jom labur raya. Memang ada untuk semua. Bila kita adakan kempen, kita untuk untuk semua pelabur, tak kira lah dia baby ke tidak, kalau dia buat transaksi, mak dia buat pun dia boleh menang, insya-Allah dia ada peluang untuk menang. So layari kita punya website ataupun like kita punya social media untuk dapat maklumat yang terkini mengenai kempen-kempen ASMB sekarang berjalan. Sekarang ni tengah berjalan banyak ya kempen, Aziz. Ya betul. Yang ni banyak. Tadi kita tu banyak tu. Tengok-tengok hadiah kat RM1 juta. Jom kita masuk. Jom kita participate dalam kempen ni. Kalau peserta hari ni tuan-tuan dan puan rasa macam tak jelas apa yang tadi promo tu, boleh pergi kita punya ASNB punya website ataupun FB ASNB, ada semua Puan Nuri kan? Disebut apa saja, syarat penyertaan lah, everything semua ada kat situ. Okey, nanti saya tengok Puan Nuri. Okey, tengok dekat tempat saya ni. Alright, semua Puan Nuri dah jawab. Alright, so okey, sebelum nampaknya kita pun dah pukul 11 lebih seperti yang kita ni direct dah 10 minit, tadi masalah. Yang penting ilmunya itu kita akan dapat. Ya? Okey Puan Nuri, akhirnya sebagai penutup kita hari ini, nasihat atau tips Puan Nuri kepada pelabur-pelabur berkenaan dengan pelaburan ASB. Okey, tadi kita dah tahukan ciri-ciri dia, risiko dia sangatlah rendah, dia sangat mudah untuk melabur, dan pentingnya untuk kita adakan dana atau tabungan kecemasan dan sebagainya. Saya syorkan anda semua mengambillah peluang ya, kita sebagai Bumiputera ada produk seperti ASB ni untuk kita menabung, dan kita jangan lupa ya,
Kalau sikit kita punya pendapatan, mungkin sikitlah penabungan kita, tapi bila pendapatan kita bertambah, kita kena tambahkan penabungan kita dan kurangkan perbelanjaan kita. Selalunya yang berlaku ialah bila duit kita bertambah, perbelanjaan kita pun akan bertambah. Kita tukar lifestyle dan sebagainya. So baik kita simpan, bila kita ada banyak duit, banyaklah simpanan, lebihkan simpanan. So akhir kata, let your money grow and don't let it go. Itu saya punya pesanan. Terima kasih di atas pesanan ataupun nasihat daripada Puan Nuri kepada yang hadir pada hari ini, peserta kita. Nampaknya dengan pesanan tu tadi, maka berakhirlah ya program kita pada pagi ini. Saya sekali lagi ingin mengucapkan ribuan terima kasih kepada anda semua kerana sudi meluangkan masa untuk sama-sama kita mendengar tip-tip ataupun info-info daripada Puan Nuri.